Pagi kepada Encik Awangku. Hari ini, kumpulan kami akan melakukan simulasi bilik darjah tentang alam sekitar. Khusus kod GPMK 1012 pengantar bahasa Melayu. Dan kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu pertama sekali Saya ialah Isaya Leong. dan kedua, saya ialah G. Octavia. dan terakhir sekali saya Felicia Minggu. Dan kami akan memulakan simulasi kami sekarang. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Murid-murid sehat? Sehat. Sehat. Cikgu macam mana, sehat tak? Sehat. Murid-murid tahu tak apa yang kita akan belajar hari ini? Apa ya Felicia? Apa ya? Tak tahulah cikgu. Okey, hari ini cikgu akan ajar murid-murid tentang alam sekitar. Sebelum itu, adakah murid-murid tahu apa itu alam sekitar? Tidaklah cikgu. Pokok, macam pokok. Ya, Ji, Felicia? Macam daun cikgu. Iya juga. Tapi, alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil flora dan fauna. Jelas tentang penjelasan yang diberikan oleh cikgu. Jelas cikgu. Jelas cikgu. Kekayaan flora dan fauna yang dimiliki negara kita seperti kawasan-kawasan tumbuhan hijau, udara, dan air semakin diancam pencemaran kerana pembangunan sosio-ekonomi yang berlangsung bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Kesan daripada kecoyan manusia mengejar kekayaan tanpa memikirkan akibat terhadap alam sekitar telah menyebabkan insiden atau bencana berlaku yang mengancam nyawa manusia. Adakah murid-murid faham tentang isi yang diberikan oleh cikgu tadi? Faham cikgu. Okey. Bolehkah murid-murid berikan cikgu contoh? Apakah negara yang kaya dengan flora dan fauna? Ji? Sarawak cikgu. Salah. Bukan Ji. Itu ialah negeri kita sendiri. Tetapi jawapan Ji boleh diterima. Felicia? Kalau luar negara, Indonesia cikgu. Ya, betul Felicia. Bolehkah murid-murid berikan cikgu contoh lokasi-lokasi percutian yang pernah murid-murid lawati yang kaya dengan sumber flora dan fauna? Felicia? Cikgu, saya pernah pergi pantai Tanjung Batu. Dan di sebelah pantai Tanjung Batu ada Taman Tumbina. Dalam Taman Tumbina, saya dapat melihat haiwan-haiwan seperti rusa. Saya juga ada memberikan mereka makanan seperti daun, rumput. Bukan itu sahaja cikgu, saya juga ada melihat bunga rafflesia di dalam Taman Tumbina. Wow, pengalaman yang sangat indah Felicia. Ji, bolehkah kamu menceritakan tentang pengalaman kamu? Cikgu, saya tak pernah pergi bercuti cikgu. Tetapi di kampung saya ada sebuah sungai yang sangat cantik. Wah, boleh saya tahu apakah nama sungai tersebut? Nama sungai itu ialah Sungai Bah. Di sana ada air terjun dan di sana kami juga membuat aktiviti yang sangat menarik seperti berenang. Wow, sangat seronok ya, Ji. Sangat seronok Bolehkah cikgu. kamu berikan contoh apakah flora dan fauna yang terdapat di sana? Di sana saya ada nampak paku-paku pakis dan binatang-binatang liar seperti rusa. Wow, nampaknya kamu berdua sangat suka rusa ya? Cikgu, boleh saya tanya cikgu? Boleh. Cikgu pernah bercuti di mana? Cikgu pernah bercuti di Bali. Di Bali, terdapat juga flora dan fauna yang sangat indah. Contohnya, semasa bercuti di sana, cikgu dapat melawat ke hutan rimba. Di sana, cikgu dapat melihat kehidupan liar seperti rusa, tupai, dan daun-daun yang sangat unik seperti Rafflesia. Seperti yang dilihat oleh Felicia di Taman Tumbina tadi. Sebagai contoh, daun pandan Bali. Sebelum tu, adakah murid-murid faham apa yang dimaksudkan dengan flora dan fauna? Ji,
Tolong berikan cikgu maksud flora. Flora tu macam bunga-bunga, cikgu. Ya Ji. Felicia, adakah kamu tahu apa maksud fauna? Ya, cikgu. Fauna tu macam haiwan-haiwan. Wow. Bijaknya anak-anak murid cikgu ni. Istilah flora berasal daripada bahasa Latin. Flora yang merupakan dewi untuk bunga dalam mitologi Rom. Istilah padanan untuk haiwan ialah fauna. Flora, fauna, dan bentuk hidupan lain seperti kulat dirujuk bersama sebagai biota. Semua flora dan fauna di dalam suatu kawasan dirujuk bersama sebagai biota. Oh, Faham tak murid-murid? Faham, cikgu. Okey, bijak murid-murid. Selain rusa, bolehkah murid-murid bagi contoh lain Saya, tentang cikgu. fauna? Saya, cikgu. Apa Ji? Harimau. Wow, bijak. Ya, betul Ji. Felicia? burung, cikgu. Wow, bijak lagi anak murid cikgu ni. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Jika diberikan peluang untuk menjadi flora atau fauna, apakah yang ingin murid-murid jadi? Bolehkah saya dengar jawapan daripada Ji? Boleh, cikgu. Saya nak jadi bunga raya. Kenapa Ji? Bunga raya merupakan bunga kebangsaan Malaysia. Dan saya dibanggai oleh rakyat Malaysia. Ji mempunyai semangat patriotisme yang sangat dalam diri. Betul, cikgu. Ya, Felicia, bolehkah cikgu dengar jawapan daripada anda? Saya pilih fauna, cikgu. Saya nak jadi burung. Kenapa Felicia ingin menjadi burung? Sebab burung terbang ke mana-mana saja yang dia mau, cikgu. Tetapi burung tidak mempunyai sumber makanan yang tetap. Adakah Felicia akan okey untuk menjadi burung? Ya, cikgu. Saya boleh cari makanan di mana-mana saja yang saya akan terbang. Tempat yang akan saya tujui. Wow, bijak sungguh murid cikgu ni. Terima kasih, cikgu. Bagaimana dengan cikgu pula? Cikgu nak jadi apa? Cikgu nak jadi ikan. Kenapa, cikgu? Sebab ikan berenang. Cikgu tidak pandai berenang. Jadi cikgu nak belajar berenang dan menjadi ikan. Adakah murid-murid pernah terlintas tentang artikel atau surat kabar yang bertajuk tentang flora dan fauna? Ada, cikgu. Saya tak pernah lah, cikgu. Tetapi ibu bapa saya selalu beritahu jangan buang sampah sembarangan. Oh, tahukah kamu kenapa ibu bapa kamu berkata demikian? Tidaklah, cikgu. Okey, hal ini kerana kekayaan flora dan fauna yang dimiliki negara kita seperti kawasan-kawasan tumbuhan hijau, udara dan air semakin diancam pencemaran dek kerana pembangunan sosioekonomi yang berlangsung bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Kesan daripada kecuaian manusia mengejar kekayaan tanpa memikirkan akibat terhadap alam sekitar yang telah menyebabkan insiden atau bencana berlaku yang mengancam nyawa manusia. Cikgu, bencana tu apa? Okey, bencana itu seperti tanah runtuh, tsunami, banjir, dan juga gempa bumi. Oh, Cikgu, kenapa bencana ni berlaku, cikgu? Bencana-bencana ini berlaku kerana ekosistem flora dan fauna yang tidak terjaga oleh manusia yang tamak dan rakus mengejar kemewahan duniawi. Namun begitu, saya akan bertanyakan kepada murid-murid tentang cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga flora dan fauna kita. Bolehkah murid-murid berikan saya contoh? Boleh, cikgu. boleh, cikgu. Kelas kita sudah nak habis. Jadi, cikgu akan berikan tugasan kepada murid-murid untuk hari ini. Cikgu nak murid-murid rujuk di internet tentang cara-cara untuk menjaga alam sekitar. Selain itu, cikgu juga nak murid-murid mencari manfaat serta kesan jika alam sekitar tidak terjaga. Jadi, itu ialah tugasan murid-murid untuk hari ini. Kelas kita sampai di sini sahaja. Jumpa lagi esok. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Keesokannya, selamat pagi murid-murid.
Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Adakah murid-murid sudah siap menyiapkan tugasan yang telah cikgu berikan semalam? Sudah, Cikgu. Sudah, Cikgu. Okey. Cikgu nak Felicia dan G berikan cikgu cara-cara untuk menjaga alam sekitar kita ini. Saya akan jelaskan cara-cara mewakili pihak berkuasa, Cikgu. Okey, apakah yang telah Felicia peroleh dari internet? Sebagai pihak berkuasa, anjakan paradigma perlu diambil bagi memastikan kemajuan masyarakat tempatan berlaku dari semasa ke semasa. Penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui wajar diperkenalkan dan diperkasa dalam industri-industri yang berisiko mengancam pemeliharaan alam sekitar di negara ini. Sebagai contoh, penggunaan sumber solar sebagai tenaga elektrik di kawasan bandar perlu diperluaskan sebagai pergantungan terhadap penjanaan elektrik daripada sumber arang dan hidroelektrik berkurangan. Sebaliknya, sumber air yang digunakan dapat disalurkan ke kawasan-kawasan yang kurang bekalan air bersih dan juga digunakan untuk pertanian di kawasan luar bandar. Wah, bijaknya anak murid cikgu ni. Terima kasih, Cikgu. Bagaimana pula dengan G? Boleh cikgu tahu cara-cara yang lain? Boleh, Cikgu. Saya akan jelaskan. Seterusnya, langkah alternatif yang boleh dilakukan dalam membuka mata masyarakat tentang isu ini adalah dengan melaksanakan kempen secara konsisten. Apabila pihak berkuasa mula mengorak langkah yang jitu dalam menjaga kekayaan alam sekitar negara, media massa perlu memainkan peranan penting untuk menyampaikan mesej kepada setiap golongan masyarakat. Semua pihak perlu mengkaji dan mengaplikasikan norma masyarakat umum pada masa ini yang menggunakan media sosial sebagai medium utama dalam komunikasi antara satu sama lain. Oleh itu, sekiranya kita ingin mengubah stigma masyarakat terhadap kepentingan memelihara alam sekitar, cara yang mudah hendaklah dekat dan efektif kepada diri mereka. Misalnya, memperbanyakkan rancangan yang melibatkan selebriti dalam kempen mengitar semula dan sebagainya. Institusi lain yang melibatkan masyarakat seperti sekolah, universiti, organisasi kerja juga bertanggungjawab menjalankan kempen kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar. Intihannya, kempen yang menyeluruh pasti dapat mencapai sasaran yang kita hendaki. Ada tambahan lain? Ada, Cikgu. Selain itu, langkah-langkah untuk menjaga alam sekitar yang boleh disertai oleh ahli masyarakat adalah melakukan aktiviti sukarelawan membersihkan kawasan sekitar. Persis kata peribahasa, kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Hal ini demikian kerana masih terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab membuang sisa-sisa yang tidak sepatutnya ke dalam sungai atau ke laut. Pemerkasaan undang-undang juga mungkin tidak diendahkan atau meninggalkan kesan kepada mereka. Oleh itu, kita sebagai warga negara yang cinta akan negara seharusnya menyertai aktiviti-aktiviti sukarelawan yang berusaha membersihkan kawasan yang dicemari seperti kawasan sungai dan pantai. Pencemaran sampah dan sisa lain yang sering berlaku di negara kita perlu diambil serius oleh semua pihak. Jika insiden ini dibiarkan, hidupan akuatik dan juga sumber air kita akan terancam. Dan satu wabak yang menyebabkan setiap penduduk di kampung yang menggunakan sungai tercemar sebagai sumber air harian, mati dan lahir dengan kecacatan yang kekal. Maka kita seharusnya mengambil sejarah ini sebagai iktibar bagi menjamin kelangsungan hidup untuk masa hadapan. Bagaimana pula dengan pendapat kamu, Ji? Pada peringkat individu pula, amalan kita semula adalah sangat terbaik bagi menyelamatkan alam sekitar.
Kitar semula adalah menggunakan semula bahan-bahan terpakai menjadi bahan lain yang bermanfaat. Misalnya, tekungan air hujan boleh digunakan sebagai air siraman pokok atau tumbuhan yang kita tanam di halaman rumah. Bahan-bahan lain seperti plastik, kaca, dan bahan elektronik yang tidak berfungsi boleh disumbangkan kepada pengusaha kitar semula. Setiap bahan berpotensi untuk diproses semula menjadi barang yang berguna kepada masyarakat tanpa perlu membazir sumber baharu yang lain. Muktakhir ini, syarikat-syarikat pakaian seperti kasut dan beg mula menggunakan bahan terpakai sebagai bahan asas dalam produk baharu mereka. Dengan kesedaran entiti-entiti besar dalam mementingkan pemeliharaan alam sekitar mampu menjadi medium kepada sebahagian masyarakat untuk sedar akan manfaatnya. Dengan berbuat demikian, kita bukan sahaja dapat menyelamatkan alam sekitar, ia juga dapat membantu kita dengan menjadi pengguna yang berhemah dan tidak menggunakan wang yang banyak dalam mendepani cabaran ekonomi yang telah meningkatkan kos sara hidup. Secara tuntasnya, pelbagai langkah perlu dilaksanakan dalam menjamin pemeliharaan serta pemuliharaan alam sekitar. Setiap pihak di setiap peringkat seharusnya memainkan peranan masing-masing bagi mencapai objektif kelestarian alam sekitar. Inisiatif ini merupakan usaha yang kolektif di mana dengan penglibatan setiap di antara kita dapat membuahkan hasil yang sangat berbaloi, bukan sahaja kepada kita, malah untuk kehidupan generasi-generasi akan datang. Bak kata peribahasa Melayu, bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Semoga ahli pemikir bekerja sama dengan badan eksekutif dalam negara dan mencari mekanisme terbaik dalam memastikan pembangunan dan alam sekitar kita mencapai tahap terbaik dan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih atas isi yang diberikan G dan Felicia. Baiklah, Cikgu akan menguraikan kepentingan menjaga alam sekitar ini. Cikgu juga nak murid-murid huraikan perkara ini bersama dengan cikgu. Menjaga kebersihan dan fungsi alam sekitar adalah sangat penting untuk mengekalkan ekosistem dan habitat yang sehat. Kita semua sedia maklum bahawa alam sekitar seperti hutan belantara, gunung ganang dan laut merupakan habitat atau tempat tinggal kepada flora dan fauna. Makhluk yang diciptakan oleh Tuhan ini juga sebenarnya menyumbang kepada kehidupan kita tanpa kita sedari. Misalnya, pokok yang mampu menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan gas oksigen yang sangat diperlukan oleh darah kita untuk kekal hidup. Proses alam semula jadi ini tidak boleh diganti dengan kemajuan sains atau teknologi yang kita kecapi pada hari ini. Sebaliknya, kita hendaklah berusaha memastikan ekosistem yang selama ini kita bergantung sebagai bekalan oksigen serta sumber-sumber lain dikekalkan untuk kelangsungan generasi masa hadapan. Oleh itu, setiap pihak seharusnya memandang serius terhadap isu perubahan iklim dan memastikan alam sekitar kita dijamin untuk kemaslahatan semua makhluk di bumi ini. Bak kata pepatah, angin tidak dapat ditangkap, asap tidak dapat digenggam. Sejajarnya dengan kepentingan di atas, menjaga kebersihan alam sekitar adalah mustahak untuk membendung masalah pencemaran. Kita pernah menyaksikan satu insiden di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, yang dicemari dengan pembuangan bahan kimia, sehingga mengakibatkan masyarakat sekitar khususnya kanak-kanak jatuh sakit. Kejadian ini seharusnya menjadi iktibar kepada masyarakat umum, karena pencemaran alam mampu merenggut nyawa-nyawa orang yang kita sayangi. Kawasan-kawasan seperti sungai, laut, dan hutan sepatutnya menjadi kawasan larangan kepada sebarang aktiviti pembuangan sampah atau apa jenis sisa. Disebabkan kawasan tersebut tidak dilihat oleh orang awam dan tiada sebarang pemantauan, aktiviti pembuangan sampah secara haram akan tetap berlaku. Di sini, sebenarnya fungsi pihak berkuasa diperlukan dalam penguatkuasaan undang-undang serta pemantauan di setiap kawasan yang berisiko untuk dicemari. Sekiranya aktiviti ini tidak dapat dihalang, pasti alam sekitar kita kekal bersih dan tidak rosak. Sekiranya aktiviti ini dapat dihalang, pasti alam sekitar kita kekal bersih dan tidak rosak kerana dicemari oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab. Okey. G dan Felicia, tolong berikan contoh-contoh lain tentang kepentingan menjaga alam sekitar kepada cikgu. Baiklah cikgu, saya akan mulakan. Kepentingan seterusnya adalah menjamin bekalan sumber alam semula jadi
untuk masyarakat hari ini dan masa hadapan. Sebagai contoh, sungai adalah sumber bekalan air bersih yang kita gunakan di rumah kita untuk memasak dan bersih. Walaupun terdapat loji rawatan untuk menapis tahap kebersihan air sebelum ia sampai ke paip dapur kita, pencemaran yang disebabkan oleh sisa-sisa kimia memerlukan proses pembersihan yang lebih rumit. Kesannya, bekalan air terpaksa dipotong bagi memberi laluan kepada proses pembersihan. Bagaimana pula kesannya terhadap hidupan akuatik di dalam sungai? Untuk menjawab soalan ini, ikan akan mati kerana keracunan dan pengusaha ternak ikan di sungai-sungai turut akan terjejas. Rantaian bekalan makanan akan terganggu akibat kekurangan bekalan makanan dan harga akan naik sehingga membebankan masyarakat. Jelasnya, kita perlu menjaga alam sekitar demi menjamin bekalan sumber alam semula jadi. Persis kata peribahasa Melayu, ingat antara belum kena, hemat antara sebelum habis. Akhir sekali, penjagaan alam sekitar adalah penting khususnya di negara kita kerana ia merupakan pusat tarikan pelancong asing dan juga tempatan. Sektor pelancongan merupakan antara sektor utama di negara ini yang menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara. Tanah air kita dikelilingi pantai-pantai yang indah, pulau-pulau yang cantik, serta memiliki hutan simpan yang kaya dengan pelbagai flora dan fauna. Keindahan alam semula jadi ini tidak didapati di tempat lain dan menjadi kegemaran pelancong asing untuk meluangkan masa lapang mereka. Jika kawasan tumpuan pelancong ini musnah atau dicemari, bukan sahaja pelancong tidak akan melawat, malah pengusaha pelancong seperti rumah inap desa, restoran dan kedai sekitarnya akan terjejas. Intihannya, menjaga keindahan alam sekitar dapat menarik pelancong untuk hadir menikmati keindahannya serta meningkatkan ekonomi masyarakat setempat secara tidak langsung. Secara tuntasnya, banyak kepentingan yang perlu dipelihara dalam menjaga kebersihan alam sekitar. Cuba kita fikirkan, adakah kita mampu untuk hidup tanpa alam sekitar seperti pokok, sungai dan lautan? Pastinya tidak, kerana hidup kita bergantung kepada fungsi-fungsi alam sekitar ini. Dengan kemudahan penyebaran maklumat masa kini, setiap pihak khususnya pihak berkuasa hendaklah mengambil kesempatan tersebut untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Setiap inisiatif ke arah pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar wajar disokong dan disertai oleh individu, masyarakat dan juga negara. Tiada gunung yang dapat kita daki, tiada lurah yang tidak. Setiap inisiatif ke arah pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar wajar disokong oleh setiap individu, masyarakat dan juga negara. Tiada gunung yang tidak dapat didaki, tiada lurah yang tidak dapat dituruni. Peribahasa tersebut jelas menunjukkan jika kita beriltizam untuk melakukan sesuatu, pasti ada cara yang terbaik untuk kita merealisasikannya dengan berjaya. Tiap obligasi haruslah bermula dengan diri kita sendiri. Begitu juga dengan cara untuk menjaga alam sekitar adalah dengan mengamalkan kitar semula. Pasti ada cara yang terbaik untuk kita merealisasikannya dengan tegasnya, penjagaan alam sekitar haruslah dimulakan sejak akar umbi lagi. Oke kelas, sekian saja kelas kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi lain waktu. Selamat tinggal semua. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu.